data yang banyak, diaspora yang tak ada kerja untuk mereka berperang. Kerana kita tahu sebab-sebab peperangan. Sebab-sebab peperangan berkaitan dengan isu-isu harta. Bila mereka banyak hutang, tak ada cara lain melainkan mereka berperang untuk menjadikan negara lemah menanggung hutang mereka, dan mereka mengambil manfaat daripada negara lain, merompak negara lain. Sebab itu kata Nabi SAW, tidak akan berlaku kiamat sehingga kathratul haraj, banyaknya peperangan. Banyaknya peperangan dan krisis-krisis yang berlaku sekarang, yang mendorong setiap negara ini berperang. Dan tidak satu persatu. Hari ini Asia Barat, semua Asia Barat bergolak, tak ada penyaman, semua. Kalau selalu tak dengar lagi Bahrain bergolak, masih bergolak. Oman bergolak. Negara-negara Arab semua, hampir 48 buah tadi saya banyak kali bergolak. Menunggu masa siapa yang naik dulu, siapa yang jatuh dulu. Dan ini mendorong negara kafir yang melihat yang naik-naik ini semua Islam belaka. Yang menyokong Islam. Parti Islam menang di Mesir, Parti Islam menang di Tunisia, Parti Islam menang di Morocco, sehingga Sultan Hasan terpaksa melantik di kalangan yang mereka dipikir lagi agak sederhana. Parti Islam menang semua pusingan-pusingan ketika kebangkitan rakyat. Takkanlah Barat boleh tidur aman. Ikhwan Muslimin yang dibenci juga naik di Mesir, tiba Nahdah di Tunisia naik, tiba-tiba di Libya juga Parti Islam naik. Akan Barat pula banyak masalah. Ia ruang untuk mereka melakukan peperangan pada negeri Islam. Yang asalnya mereka menyokong, kelak mereka akan berperang. Kerana yang naik semua tak mengikut selera mereka, bukan menentang mereka. Jadi di sini sudah kita lihat sistem perhambaan tetap akan wujud nanti. Bukan Islam yang mulakan, tidak. Islam tidak mulakan benda-benda macam ini. Tapi yang memulakan ialah, kita katakan, dunia yang dipengaruhi oleh syahwat. Dan mereka yang memulakan sistem perhambaan, mereka merokok, tawanan perang dan sebagainya. Maka Islam ada solusi yang baik, mengajar umatnya menjadi hamba dengan cara yang baik dan tanggungjawab. Ini isu perhambaan. Kemudian larangan menyerang musuh ketika mendengar azan. Menyerang musuh ketika mendengar azan adalah dilarang, seperti yang disebut oleh Ibn Sabah dalam kitab Khasa'is. Dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan, an Anas ibn Malik anna Nabi SAW kana idza ghaza qauman lam yaghzu bina laylan hatta yusbih fa in sami'a adhanan kaffa anhum wa in lam yasma' adhanan aghdha alayhi. Kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya jika Rasulullah SAW berada dalam peperangan, maka baginda tidak memerangi musuh bersama kita pada waktu malam. Hingga datang waktu subuh dapat melihat bila mendengar langan azan, maka mereka akan berhenti. Jika tidak mendengar azan, maka Rasul akan menyerang mereka. Khas bagi Rasulullah SAW dibolehkan tinggal di masjid dalam keadaan junub, seperti mana disebut oleh pengarang kitab Tarkhis, itu Abu Abbas Ahmad bin Ahmad bin Qas At-Tabari, meninggal dunia 335 Hijriah, dan menurut kafar adalah dilarang. Baik, isu pertama ialah Nabi SAW berperang. Nabi SAW tak akan menyerang sebuah negeri pada waktu malam. Nabi akan tunggu dulu ada azan subuh tak negeri itu. Kalau ada azan subuh, maka Nabi tak akan serang. Ia negara Islam. Kalau tak ada azan subuh, maka Nabi akan serang. Ia adalah negara kafir. Menunjukkan pentingnya azan. Sebab itu dalam kitab fiqh disebut masjid, kampung, negeri yang tidak ada azan boleh diperangi penduduk sampai mereka menegakkan azan. Azan ni besar, azan ni isyarat. Sekiranya satu kampung so tak ada azan, 5 waktu tak ada azan, maka sedangkan azan ni hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau seorang buat, semua selesai. Kalau tak buat, semua berdosa. Ini mengambil kira satu kampung. Kalau kampung kita ada 3-4 masjid, mana-mana masjid, okey. Dia bukan mengambil hukum satu masjid, bukan. Bukan setiap masjid mesti ada jemaah, tak sekampung pun ada. Kadang-kadang kita kata, ustaz, surau ni tak ada jemaah, berdosa tak orang kampung ni? Tak, tengok kampung tu ada berapa surau. Kalau kampung tu ada 3 surau, mana-mana surau yang hidup, okey, semua selamat. Kita tidak dimestikan, ni secara hukum. Kalau kampung kita ada 5-6 surau, Cahaya Baru ni ada berapa surau? 5 surau, satu masjid misalnya. Bukan bermakna semua ni kena ada orang. Tapi kalau semua ada orang lagi bagus. Tapi bila kadang-kadang kita bercakap, ustaz, saya nak pergi kuliah,
Tapi bila saya pergi kuliah, tak ada orang azab surau saya, dosa tak saya. Ya, kalau awak ambil gaji, kita kira lain. Kalau awak volunteer azan, kampung awak ada 5 surau, awak tak berdosa. Kerana yang lain dah azan. Ustaz, saya tinggal surau ni, aku tak ada dengar surau ni, sebab saya ada kuliah surau lain. Adakah saya berdosa? Kat kampung awak kalau ada surau lain, maka awak tak berdosa. Dan hari ni sebab kita kat Malaysia, sekampung ada berapa surau banyak. Dekat satu ada peringkat, dua ada sini, ada sini, ada. Jadi bukan isunya surau tapi kampung. Mesti setiap kampung tadi ada dengar azan, ada jemaah. Tapi kalau setiap surau mustahil, sebab surau banyak sangat. Surau terlalu banyak, keliling kita penuh surau. Atau mustahil untuk kita kata bila tidak surau tadi tak ada jemaah, maka berdosa semua ahli Korea. Tak. Mereka kalau memang surau tu satu je, dan ahli Korea memang pergi surau tu, maka kalau tak ada azan, tak ada apa, maka berdosa sebab ia fardu kifayah. Menghidupkan di dalam satu kampung fardu kifayah. Nabi SAW tidak akan menyerang negeri melainkan pada waktu subuh. Nak tengok azan atau tak, menunjukkan kelebihan azan subuh. Pernah berlaku kejadian ini saudara, ketika mana Allah Ta'ala turunkan ayat, itu inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Orang beriman sekiranya datang kepada kamu perkhabaran fasik, maka hendaklah kamu memeriksanya betul-betul. Bimbang kamu melakukan satu tindakan yang akhirnya kamu menyesal. Ceritanya saudara, Nabi SAW hantar bila ada penduduk negeri datang bertemu Nabi SAW memeluk Islam dan pulang ke negerinya, maka Nabi SAW hantar wakil dia untuk pungut zakat. Pergi pungut zakat kampung tu, ketua dia dah masuk Islam, penduduknya dah masuk Islam. Maka yang kutip zakat itu pun pergi. Kalau penduduk negeri ni berfikir, nanti Nabi akan hantar wakil pungut zakat, kita akan keluar ramai-ramai sambut dia, seronok. Maka mereka keluar ramai-ramai. Yang kutip zakat tengok, ramai dia keluar nak bunuh aku ke? Akhirnya cabut balik. Dia ingat orang keluar nak belasah dia, kawan keluar nak sambut dia. Dia pun kata, ya Rasulullah, mereka berhimpun untuk memukulku. Maka Nabi SAW hantar Khalid Al-Walid, pergi kamu wahai Khalid Al-Walid, perang ni, negeri ni tak nak bayar zakat. Tidak ada signal-signal bahawa tak bayar zakat kena perangi. Itu yang apa kau faham. Nabi dah hantar Khalid Al-Walid, Khalid Al-Walid bawa tentu. Dan Nabi dah hantar Khalid Al-Walid, jangan serang mereka subuh, jangan serang malam. Anak-anak nak tidur, tu nak tidur, jangan. So, Islam tak suruh umatnya serang malam, serang siap. Kalau musuh mulakan, ya lain. Umat Islam tidak pernah memerangi musuh waktu malam. Mereka biarkan kawan ni tidur dulu, anak-anak tidur. Siang subuh start. Artinya supaya anak-anak, wanita tidak menjadi mangsa dalam peperangan. Dan semua peperangan saudara tak pernah dimulakan malam, siang. Tapi kalau musuh mula dulu, itu cerita lain. Musuh cerita yang memerangi dulu Islam pada waktu malam, itu isu lain. Jadi saudara-saudara semua, kalau ada pun tunggu subuh. Tiba-tiba dengar azan subuh di kampung ni. Kalau ada itu macam mana? Yang ni wakil Nabi kata, penduduk ni dah tak nak pukul dia, nak belasah dia. Tiba dia dengar azan. Lalu Khalid Al-Walid pun masuk ke kampung tersebut. Bukan masuk ke peperangan, nak tanya khabar. Dia buka ketua. Dia kata, Nabi SAW hantar wakil, kenapa kamu keluar seperti nak pukul dia? Dia jawab ketua kampung ini, kami keluar nak sambut dia, bukan nak pukul dia. Oh, dia dah cerita lain kat Nabi SAW. Khalid Al-Walid dicek dulu. Akhirnya Khalid Al-Walid balik dan beritahu Nabi SAW. Maka tu ayat ni untuk beritahu Nabi SAW, cuba semua berita datang. So, semua berita dia datang, hukumnya fasik pada perang. Hukum semua benda berita bila dia datang, dia jadi fasik dulu. Lepas tu kita cek barulah betul. Dia macam ni. Dia bukan semua berita benar dulu kemudian cek jadi fasik, tidak. Semua berita kita kena anggap fasik terlebih dahulu. Makna fasik tak betul. Dengan datang dia beritahu, oh ya. Okey, seorang dituduh merompak, anggap dia berita fasik sampai saya cek. Seorang dituduh mencolek, seorang dituduh merogok misalnya, kita ni muka merogok, kawan ni dituduh tak betul. Dan banyak yang tak betul, dia hanya suspek. Tapi masyarakat kita dia tengok berita, dia lah merogok di sini, dia lah pembunuhnya, orang kawan dituduh, dia lah pencoleknya, dibebaskan. Walau ia sudah dibebaskan, berita tadi telah mencemarkan maruah dia. Oh, tetap nampak ni macam
ia berkait dengan jenayah tersebut. Umat Islam dia ajar apa pun berita yang datang, hukum fasik dulu, lepas tu cek. Lepas tu cek, aku dengar kamu ada anak luar nikah, anggap ia berita fasik, jangan tu percaya. Kemudian kita cek, betul lah. Bila cek dengan bukti siasat, okay, baru kita anggap ia betul. Jangan bila datang berita tu kita ya, terutamanya kita ketua, kita pengetua, kita lagu besar, kita lah GM, datang ni kita tuan, ada pekerja tuan yang selewek, jangan ambil dia kita pecat. Jangan, anggap ia fasik terlebih dahulu dan kita cek, panggil pekerja ni, cari bukti, lepas tu baru dia ambil tindakan. Jangan ada laporan dia kita boleh kira tak, memang salah dia. So kita Islam tidak diajar begitu. Setiap kali datang berita, letak label dia dulu, fasik, kemudian dia akan ingkat jadi baik ataupun sebaliknya. Jangan bila datang berita tu telah si Minah tadi kutuk kamu, anggap ini berita fasik. Saya kita jumpa Minah kutuk, Minah kutuk saya, atau kita dapat semua-semua saya lain. Pokoknya tak, dia tak kutuk pun kita, dia cuma cakap gini. Tapi kalau semua berita kita terima, kita akan ada ramai musuh, betul? Kemudian kita akan buat tindakan, kita pun menyesal. Terutama jenis orang cakap belakang, yang ada seorang pula suka menyampaikan. Disampaikan orang ni cakap mungkin gurau, niatnya gurau, yang menyampaikan pula macam serius, kita pula ambil serius, akhirnya berbaloi lah kita. Sepatutnya semua berita datang anggap ia tidak benar, sehingga kita dapat sumber-sumber yang lain yang menguatkan berita benar. Ketika itu barulah nak bertindak. Kita perempuan dengar, aku dengar suami kau ni main dengan perempuan lain, oh kita dah naik hantu lah, balik dia suami terus. Anggaplah berita itu fasik terlebih dahulu. Bukan kata jangan pelik, anggap ia fasik. Jadi kita cek dan sebagainya, okey betul. Kita dengar pula misalnya isteri kita kononnya curang kat pejabat, so anggap ia label berita ni fasik, sehingga kita cek, kita lihat dahulu. Lepas nak kata benar, baru kata benar. Jangan terus je naik hantu, dapat je berita terus kita menuduh bukan-bukan. Kadang-kadang orang tidak mahu kebaikan untuk rumah tangga kita, dia cemburu tengok rumah tangga kita baik, tenang, so dia fitnah isteri kita, dia fitnah suami kita, dia fitnah anak-anak kita. Kita sepatutnya bila dengar satu berita, letak label fasik dulu, kemudian cek, berbincang, kemudian boleh kita jatuhkan hukuman. Ini yang berlaku pada Nabi SAW, Nabi ajar. Yang kedua, adakah Nabi SAW boleh masuk masjid dalam semua keadaan, termasuk dalam keadaan junub? Setengah ulama kata boleh, Nabi SAW boleh masuk masjid walaupun dalam keadaan junub. Tapi Imam Qaffa Asy-Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i, menyatakan tak boleh. Kerana larangan ini bagi Nabi dan bagi semua umat Islam, dan Nabi menjadi contoh bagi umat Islam. Ini pandangan. Kita lihat uraiannya lagi. An-Nawawi berkata, juga disebut Nabi tak talqis berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, an Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, la yahillu li ahadin an yujniba fi hadzal masjid ghairi wa ghairika. Abi Sa'id berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Ali, tidak boleh bagi seorang bila dalam keadaan junub untuk tinggal dalam masjid ini kecuali saya dan kamu. Kata Tirmizi, hadis ini hasan gharib. Disebut hasan gharib maknanya dhaif. Hadis ini ditentang bahawa Atiyah adalah lemah. Atiyah ni periwayat hadis ini belum sampai kepada Abi Sa'id. Menurut jumhur ulama, dijawab bahawa Tirmizi menghukumkan hadis ini hasan berdasarkan hadis Ummi Salamah yang memarfu'kannya, iaitu an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qala Rasulullah SAW, ala inna masjidi haramun ala kulli haidin minan nisa wa kulli junubin minar rijal illa ala Muhammadin wa ali baitihi Ali wa Fatimah wal Hasan wa Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Daripada Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, ingatlah sesungguhnya masjidku ini haram bagi setiap perempuan yang haid dan bagi orang lelaki yang berjunub kecuali Muhammad dan ahli baitnya, yakni keluarganya, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, riwayat Baihaqi. Baik, kita tahu bahawa orang berjunub haram masuk masjid secara ijma' ulama. Melainkan kalau dia nak melintas masjid maka boleh. Lintas boleh, masuk tak boleh. Bezanya apa? Lintas ni kita nak pergi tempat lain. Saudara kadang-kadang nak pusing surau jauh, kita pun nak shortcut ke sini.
minta. Ataupun kita nak mengambil barang tertinggal, ada barang tertinggal kita nak ambil, maka kita boleh lalu masjid nak ambil, tak boleh duduk. Lalu dia ambil nak keluar. Orang junub dia nak lalu masjid boleh, duduk dalam masjid tak boleh. Nak masuk masjid tak boleh. Ini orang junub. Demikian juga orang mulhid, mereka tak boleh duduk. Lalu boleh. Nak ambil barang-barang tertinggal boleh, tak ada masalah, sekali tak duduk. Jadi kalau sekiranya suami dia kata, awak mungkin masuk tak? Abang tertinggal kunci je, mak saya urus tak apa masuk, pergi ambil kunci. Sini boleh masuk, ambil kunci dan keluar. Sebab dia bukan mus, bukan duduk, ini lalu. Allah Ta'ala menyebut illa abiru sabil, melainkan orang yang melintas. Melintas tak perlu, atau nak ambil keperluan tak. Kita tahu bahawa sepakat dengan nas, dengan dalil bahawa lelaki berjunub, perempuan berjunub haram duduk dalam masjid, lalu boleh, pada saya sebutkan tadi. Tetapi adakah bagi Nabi SAW larangan yang sama? Seorang ulama kata tidak. Nabi walaupun berjunub, dia harus masuk masjid, dia dibenarkan masuk masjid. Ya, kalau berdasarkan kepada logik yang benar. Sebab Nabi SAW dia yang menegur umat, dia tak boleh sikit pun hilang masa dengan umat. Artinya Nabi SAW sekalipun dia berjunub, kalau dia masuk masjid nak tegur orang solat sekian-sekian, maka ia diharuskan, dibenarkan. Maka ini setengah pendapat ulama. Tapi ulama lain kata tidak, Nabi juga dilarang masuk masjid dalam keadaan berjunub. Secara praktikal Nabi tak pernah masuk masjid secara junub. Mereka bincang jauhi boleh tak